Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So macam korang boleh nampak, hari ni kita show outdoor sebab apa? Peranti kita nak bawakan hari ni adalah sebuah peranti yang super rare. Tak masuk Malaysia lagi, tak masuk global lagi. Ini adalah sebuah Huawei Mate 60 Pro guys. Yes, ini adalah Mate series daripada Huawei. Ini adalah yang paling tinggi dalam keluarga Huawei untuk mobile phone mereka setiap tahun. So for time being, dia hanya dilancarkan dekat pasaran China. So untuk pasaran China dia ada beberapa varian, iaitu Huawei Mate 60. Ini adalah 60 Pro yang tengah-tengah, dia ada 60 Pro Plus. Alright, yang ini varian ni adalah 12 1TB guys. Dibawa masuk oleh Fastech Lim, harganya sekitar 5,900 macam itulah, dekat-dekat RM6,000 guys. So dalam video kali ni kita just nak buat simple je. Basically peranti ini kita dapat pinjam daripada satu orang kawan. So kita tak dapat nak bawa balik Melaka ke apa, tapi kita dah gunakan selama beberapa ketika untuk ambil gambar. Nanti kita akan provide sampel gambar. Sebab apa? Huawei memang berkisah pasal gambar je lah. Jadi kita nak unboxing, kita share lebih kurang apa yang menarik tentang peranti ni. Kita bagi dia punya sampel gambar dan korang boleh nilaikan sendiri lah. Alright, jadi jom kita unbox dahulu. Alright, so macam korang boleh nampak, inilah kotak dia. Kotak dia sama macam kotak Huawei Mate 50 Pro yang lepas, warna hitam, gold punya tulisan, X-Mesh. Ini adalah diorang punya imaging system yang baru selepas ketiadaan Leica. Dan kali ini dia menggunakan Cooling Glass juga. Cumanya ini adalah Cooling Glass second generation. Alright, powered by Harmony OS. Sebab apa? Ini adalah China set. Import set dia gunakan Harmony OS versi 4.0, tak silap aku lah. Kalau yang Malaysia set dia menggunakan dia punya EMI UI. Alright, so macam itulah kotak dia seberengkas. So dekat bawah tak ada apa-apa. Ini adalah spek dia. Yang kita punya ni adalah berwarnakan, should be warna purple lah. Jadi jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so dekat dalam korang akan terus dapat the phone itself lah. Dalam black paper wrap, kita letak tepi dahulu. Dekat bawah korang boleh expecting a box. Ada SIM ejector tools, kita letak tepi. Dekat dalam ni akan ada dia punya casing dan juga documentation lah. Again, ini adalah China set guys. Alright, so ini adalah dia punya documentation semua, warranty semua. Dan ini adalah casing dia. So casing dia ni adalah hard case, semi transparent ataupun frosty punya finish. Kalau tanya aku, dia punya finishing ni sama macam Huawei Mate X3 punya casing, macam itulah, similar lah, agak berkualiti lah, bukan silikon punya casing. Alright, kemudian dekat bawah ni korang akan dapat kabel dia lah macam biasa, Type A to Type C, Huawei Supercharge punya kabel. Dan last but not least, kita ada dia punya adapter pengecasan 88 watt, dua lubang, USB A dan juga USB C. So korang boleh guna untuk charge laptop dia, korang boleh guna untuk gunakan kabel Type A yang lama. Dua-dua pun boleh, sebab apa? Peranti ni sokong untuk 88 watt fast charging dan juga 50 watt wireless charging. Itu saja. So kita letak tepi semua ini. Okay, so to the main event lah, the phone itself lah. Okay, ini orang punya lah, kita jangan koyak-koyak, kita slide out elok-elok. So again, macam korang boleh nampak, inilah dia Huawei Mate 60 Pro guys. Import set, China set, berwarna purple. Dia adalah nama dia dalam Chinese punya nama, tapi nama dia purple lah. So untuk kali ni, kalau korang boleh nampak, dia punya design ni, kalau to put in comparison lah, aku ada bawa dekat sini. Ini adalah Honor X9A. Ini adalah Huawei Mate 60 Pro. Dia berkongsi similar attribute lah. Those circling punya kamera. Cumanya yang ni rasa lebih premium lah, itu sahaja. So dari segi finishing, kalau korang boleh nampak, dekat bahagian atas ni, yang dia ada dua tona ni, bahagian atas ni adalah Vega leather, bawah ni adalah macam aluminium lah. So dia buat dua tona Huawei. So dekat sini terdapatnya 3 sensor, iaitu kamera utama 50 megapiksel, ada variable aperture f1.4 hingga f4.0. Dia ada 12 megapiksel kamera sudut ultra lebar dan juga 48 megapiksel atau 50 megapiksel telephoto lens. Alright, boleh sampai 100 time punya zoom lah. So ada flash, ada X-Mesh dekat situ lah. So bagi siapa yang wonder, demi kamera dia tebal macam ni lah. Kalau tanya pada aku, lebih kurang macam Huawei Mate 50 Pro yang lepas. So dari segi demi sisi dia, kalau korang boleh nampak, dia ada on off button, ada accent warna merah dekat situ, boleh rekat up and down, antenna band. Atas ni adanya IR blaster, adanya dia punya mikrofon, ada another antenna band. Antenna band. Kat bawah ni ada SIM card dia, disupport untuk 2 SIM card ataupun 1 SIM card, 1 nano expansion memory. Dan dia ada Type C, mikrofon dan juga stereo speaker. So kalau korang boleh perasan, dia punya frame ni adalah rounded dan kalau tu put in comparison bagi siapa yang pernah pakai iPhone, dia punya rasa similar macam iPhone 6 Plus yang dahulu. Similar, dia punya rounded, dia punya sizing memang just nice macam itulah. Alright, so depan ni macam ni, 6.82 inci Cooling Glass second generation, Full HD Plus, 120Hz kadar segar semula lah. So sambil-sambil tu, bagi siapa yang follow up tentang Huawei Mate 60 Pro ni, korang tahu bahawa sekarang pihak Amerika macam tengah cari pasal lagi. Sebab apa tau? Untuk kali ini mereka dah ada 5G kembali. Sebab apa? Mereka menggunakan chipset Kirin 9000S. So untuk itu jom kita try masuk SIM card Celcom aku. Kita try tengok support tak SIM card apa Celcom ni 5G dekat sini. Hopefully support lah.
Sebab apa? Kalau anda kata dia support, maknanya tinggal satu je benda yang mungkin membuatkan orang berkira-kira nak pakai Huawei balik lah, iaitu GMS sajalah. Which is sekarang kalau dekat Malaysia ni kita boleh pakai Lighthouse. Itu pun kita akan cuba juga. Dia boleh tak pakai Lighthouse dekat set Harmony OS. Alright. So phone dah boot up, kita try masuk dia singkat. Okay, ini adalah display dia lah. Again 6.82 inci Kalau dari segi display, kalau korang tanya pada aku, dia tak flat, dia tak curve, dia just nice dekat situ lah. Again, aku boleh katakan macam iPhone dulu-dulu, macam iPhone 6 Plus macam tu. Aku rasa dia ambil inspirasi dari situ lah. Tapi dekat kamera korang nampak ada 3 kat situ. Sebab dia ada macam Face ID dekat sini lah. Ini bukan Face Unlock biasa, ini adalah macam Face ID punya security level. So, sekarang 4G dah naik. Kita try tengok dalam setting. Sebab takut dekat dalam ni mungkin dia tak dapat signal 5G tersebut lah. Kalau tak dapat, nanti kita akan cuba kat luar. Kalau dekat luar kita dapat, kita akan update lah, letak B-roll ke apa. Tapi setakat ini at least 4G dah naik dekat situ. Okay geng, sedikit update sekarang kita berada dekat luar. Bawah langit yang cerah dekat area Sunway Pyramid. So masih lagi 4G lah. So kita boleh katakan mungkin 5G dia tak support SIM card Malaysia lagi, ataupun mungkin tak support Malaysia punya band lah. Ni Celcom masih lagi 4G lah. Ataupun aku tak tahu lah, mungkin aku tak activate certain setting, tapi masih lagi 4G. Alright, jom sambung kat dalam. So one of the specialty about Mate 60 Pro kali ni adalah dia ada satellite network lah, which is I'm not sure dekat Malaysia berfungsi atau tidak. Tapi kalau kau nampak, inilah dia rupa display dia. Display dia memang symmetrical, atas bawah tak ada apa-apa noise, dia just trigger punch hole dekat situ. Alright, agak terang. Ini adalah pada kadar yang belum penuh pun lagi. Alright, so bagi siapa-siapa yang mungkin kurang berkenan lah dengan rupa paras berlubang 3 kat situ, dia macam biasa, dia ada fungsi untuk hide the camera cutout kat sini. Korang masuk dekat dalam setting, korang masuk dekat bahagian more ni, dia ada hide camera cutout, korang boleh pilih macam ni. So dia akan jadi macam dynamic island pada iPhone macam tu lah. So mungkin ada orang suka macam ni. Aku suka yang 3 lubang tu sebab dia nampak unik, dia nampak macam phone lain tak ada benda macam tu baru dia nampak macam Huawei Mate 60 Pro macam tu lah. So aku akan disable, dia akan nampak 3 lubang macam tu, which is agak unik dekat sini lah. Alright, so dari segi lain-lain display dia macam ni lah. Aku boleh katakan okey, tak ada benda, cukup terang, okey je. Kita cuba download Lighthouse, boleh tak untuk dekat set China ni. So lepas aku install, aku cuba-cuba untuk Harmony OS S. Pemahaman aku betul lah, dia memang tak support untuk Lighthouse. Sebab apa? For time ni Lighthouse method hanya support untuk device pasaran Malaysia punya region saja So bagi siapa-siapa yang beli Harmony OS China import set, please bear in mind lah. Tetapi satu benda yang aku faham pasal Harmony OS ni, yang aku follow up dekat guru-guru Huawei, Harmony OS ataupun China set punya Huawei, mereka boleh injectkan Play Store untuk pakai macam device ada Play Store biasa. Ada orang yang sediakan servis tersebut, dan ia hanya boleh diinstall pada jenama ataupun Huawei yang menggunakan Harmony OS sahaja, China set. So aku boleh katakan ini mungkin ada benefit dia lah bagi siapa-siapa yang tahu dan boleh buat lah. Tapi for time ni, untuk yang ni dia tak ada apa-apa lah. Yang G-Box semua boleh pakai, korang kena sideload dengan G-Space ataupun second space dia lah. Alright, the rest korang boleh guna kat sini lah. Should be korang boleh sideload macam biasa lah, benda-benda yang tak melibatkan Google Mobile Services punya apps macam tu. Yang lain tak ada apa-apa lah pasal display, pasal OS dia macam ni lah, Harmony OS. Kita try masuk dekat bahagian about phone, Harmony OS. Okay, dia punya model number dia ALN AL00, 12GB, 1TB guys ini display dia lah. Alright, okay, tak ada apa-apa lah kat sini. Alright, now bercerita pula pasal kamera. So kamera adalah satu benda yang aku boleh katakan forte untuk Huawei lah, tak kisah P series ataupun Mate series. Dan untuk kali ini dia mengatakan konsep kamera yang aku boleh katakan masih lagi sama macam Huawei Mate 50 Pro ataupun P60 Pro, di mana dia hadir dengan variable aperture physical dekat kamera utama dia, di mana dia boleh adjust daripada f1.4 hingga f4.0, di mana kalau korang teliti dekat lensa tersebut, korang akan dapat bilah-bilah aperture tu bergerak, tutup, buka, tutup, bergantung kepada keperluan korang. Dan dari segi dia punya kualiti gambar, aku boleh katakan cukup memberasakan as expected daripada sebuah peranti Huawei dan X-Mesh. Dan bagi siapa yang tak tahu, Huawei P60 Pro masih lagi menduduki carta nombor 1 di DxOMark, menunjukkan betapa Huawei punya kamera masih lagi padu lah. Even tak ada siapa yang dah foto dia, dah almost half of year lah, masih lagi dekat situ kedudukan dia, tak ada siapa yang berani challenge. So yang ini dia mungkin belum submit lagi ke DxOMark ataupun tengah di testing lagi, dia tak duduk apa-apa carta setakat ini. Tapi kualiti gambar dia, kalau korang tengok, ini adalah interface dia lah. Interface dia aku boleh katakan, kalau bagi siapa yang first time guna, dia punya color tona gambar ni ada ke arah mute sikit macam tu. Dia macam Xiaomi Leica sekarang, color mute, color Leica, color Hasselblad yang mute kelabu macam tu lah kan. Tapi jangan risau, bagi siapa yang mungkin tak suka warna-warna macam tu, dia masih lagi ada setting kat sini. Korang boleh pilih korang nak pakai original ke, korang nak vivid ni lebih kontrastik, ataupun korang nak lebih bright sikit macam tu lah. Alright, yang lain-lain korang boleh tengok sampel gambar selepas ni. Kita ada ambil beberapa gambar ataupun beberapa sampel yang mungkin korang boleh tengok untuk first impression video. Jom.
So dari segi prestasi pula, Kirin ni high silicon lah, Kirin 9000S, aku tak dapat nak properly testing Antutu benchmarking ke gaming ke apa, tapi I believe it should be a capable punya flagship punya chipset lah. Cuma ni kalau based on dekat internet, dia punya sizing dia adalah 7 nanometer lah. Dikala sekarang kita dah mencapai sampai 3 nanometer, dia masih lagi 7 nanometer. So aku just concern about battery life saja. Even though bateri dia adalah 5000 mAh, pengecasan pantas 88 watt, fast charging dan juga 50 watt wireless charging should be sufficient enough. Tapi again, untuk dia punya prosesor, aku tak dapat nak uji apa-apa lah. Dan dia juga hadir dengan IP68, water and dust resistant. So kalau jangan risau, korang memang boleh pakai macam mana peranti-peranti Huawei P series, Mate series yang flagship yang sekarang ni. So, secara conclusionnya, tak ada benda yang aku nak rumuskan sangat. Sebab apa? Ini bukan video review. Ini barely hanyalah first impression dan juga unboxing video. Just nak to showcase pada korang bagi siapa yang wonder, adakah Huawei Mate series ada successor dia? Dah ada. Cumanya belum lagi sampai ke global, ataupun tak tahu sampai ke global ataupun tidak. Dan bagi siapa yang Google, korang tahulah US sedang siasat keberadaan this Kirin 9000S yang hadir dengan 5G itu. Diorang tak sure adakah macam mana Huawei boleh buat perkara tersebut. Sebab apa? Should be diorang tak patut boleh buat. Tapi aku tak tahu lah, mungkin Huawei find a way, loophole, how to play this along. Sebab apa? After a while, mereka pun bukan company yang kecil, mereka adalah company yang mega. So they must find another way yang tak langgar sanction by US tersebut lah. Who knows? Nantikan update tersebut dekat platform Izami Gadget. So guys, sampai sini saja video kali ini. Kalau anda kata korang nak dapatkan, korang boleh dikit-dikit lah Fastech link. Aku akan letak link semua dekat bawah. Dan bagi siapa yang berminat nak tahu lebih lanjut, korang boleh komen kat bawah lah. Nanti mungkin, mana tahu, kita dapat daripada Malaysia ke, tak tahu. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa, Assalamualaikum. Ciao.